Babak intim dalam filem dan drama tempatan selalu menjadi bualan tak best orang-orang kita. Apalagi melibatkan pelakon bertudung. Pelakon Azhar Sulaiman pernah cakap, babak atas katil melibatkan pelakon bertudung memang tak relevan dan tak logik langsung. So hari ni korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Batalkan Babak Intim Katil Pelakon Bertudung. Kita tanya sendiri dengan pelajar seni aswara kita hari ini. Bersama tamu khas dengan Yaya hari ini. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, hai. So, nama Amir Arazi lah. So, Amir Arazi belajar dekat Asmara sekarang. Ni dah final year lah. Buat penulisan TV dan filem. Di kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada Razi untuk bersama dengan Yaya petang hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi pendapat tentang isu kita hari ini dan tanpa berlengah masa lagi. Juga soalan pertama buat Razi. Razi rasa logik tak orang bangun dari tidur bertudung? Kalau tidur mas saudara tu mungkin lah. Tapi kalau dah tidur dengan suami kat sebelah tak payah. Kita pun tahu konteks tu kan. Dia macam kalau mak mertua tengok pun, apa benda kau ni? Takkan dengan suami kau pun kau pakai tudung. Orang bangun tidur je, terus boleh semain subuh kan. Sekarang ni cerita-cerita kat Malaysia ni kan banyak buat scene-scene yang macam tu kan. Pelakon bertudung, lepas tu buat scene atas katil, lepas tu bangun pagi esoknya pakai tudung lagi. So Razi rasa adakah pengarah buat kerja bodoh semata sebab confident yang orang ramai akan sedia menerima yang ada orang tidur dengan tudung? Ke ataupun ini dah kerja pengarah lah, dah ini yang dia kena buat, nak buat macam mana kan? Sebab kalau kita tengok trend-trend drama atau filem dan sebagainya kan, dekat Malaysia ni kan, kalau kita nampak satu drama je, mungkin kita akan cakap, apa kau ni kan, dia seorang je buat, tu mungkin pelik lah. Tapi kalau kita tengok trend sekarang ni, semua orang kalau boleh nak show yang kau bangun tidur mesti kau dah pakai tudung kan. So dia bukanlah tak salah, cumanya dia ada kejanggalan dari sudut macam mana kita nak ekspresikan realisme tu kan, cerita tu kan. Kalau berkonsepkan realism, takkanlah kau bangun-bangun tidur dah pakai ini kan. So ikut logik sikit lah kan, mengarut siut. Sebenarnya bukanlah kita minta untuk pelakon tu untuk buka tudung, tak, kita tak minta macam tu. Tapi adakah lagi baik kita elakkan terus scene di atas katil kalau pelakon tu memang berhijab? Adakah Razi setuju? Dia macam ni lah, kalau dari segi nak portray cerita tu kan, memanglah dia tidur dengan suami dia kan. So apa masalahnya kalau kita tak tunjuk perempuan tu bangun tidur, instead of that, kita buat je perempuan tu dah siap masak dekat dapur, kita show je yang suami dia baru bangun tidur. So tak perlulah isteri ni nak pakai tudung baru nak bangun tidur, pakai tudung siap-siap kan. Kita buat je lah, dia dah, isteri dah masak kat dapur, suami bangun subuh, so ada sarapan dan sebagainya. Tu lebih kepada, kalau nak cerita Melayu tu sendiri kan, punya budaya, baik buat macam tu. Lebih baik kita portray benda-benda macam tu daripada buat scene yang kau baru nak bangun tidur, perempuan baru nak bangun tidur. Bangun-bangun pula dah ada tudung kan. Bila awak tengok scene macam tu kan dekat dalam drama-drama kan, awak sendiri rasa apa? Awkward ke? Rasa macam berepek lah cerita macam ni? Kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan lah juga kan. Tu mungkin kehendak producer yang supaya filem dia, drama dia laris, macam tu. Lagi orang mengata, lagilah orang tengok. Macam tu lah. Dia sampai macam ni lah. Benda-benda yang kita rasa macam tak apa-apa dalam tu kan. Tapi sebab kita nak tengok dia punya antagonis tu yang jahat, apa semua kan. Sampai kita dah lupa dah. Dia bangun tidur tadi pakai tudung. Sampai macam tu sekali. Orang yang jahat tu, dia punya aura jahat tu kuat sangat. Sampai kita tak perasan yang protagonis ni dia pakai tudung waktu bangun tidur. Razi, dekat Iran kan semua wanita dipaksa dan terpaksa berhijab di sana. Maka dengan itu pengarah sana perlu mencari jalan lain untuk buat cerita tanpa ada scene-scene yang panas ataupun intim macam tu lah atas katil. Sebab orang kata tak nak mencemarkan imej bertudung tu sendiri. Tapi berbeza dengan kita di Malaysia, pelakon bertudung duduk sekatil dan melakonkan adegan ataupun babak intim macam tu. Macam mana Razi? Filem yang terbaru mungkin saya boleh bagi contoh Farha. Dia still portray Islam tu sendiri, dan juga tak perlulah sampai engkau tengah tidur pun kau nak rakam. So boleh je kita start dengan benda lain yang ada satu scene tu bapak dia panggil Farha, dia dah bangun, macam tu. So benda yang sama juga kita nak portray Farha, orang tu nak bangun tidur kan. Dia sebenarnya cakap je lah kau ni tak kreatif kan. Kita boleh konklusikan macam tu lah. Ada benda yang kita nak sampaikan, mungkin kita ada maksud tersirat yang kita nak sampaikan. Tapi perlulah dengan cara yang betul. Tapi janganlah sampai cara yang kita bagi tahu tu memperbodohkan diri kita balik. Contoh,
filem Imam kan, ikut syariah kan. Kadang-kadang kita terlampau ikut orang tu punya cara sampai kita dah tak ada idea macam mana kita nak portraykan benda tu. Dah tak perlulah kau nak isteri tu bangun tidur nak ni. Macam saya bagi contoh tadi, simple je. Suami kau dah bangun, kau pun tengah siap-siapkan barang untuk suami nak pergi subuh masa tu kan. So kalau tengok dalam filem Imam tu macam tu. So tu okey lah, tak adalah janggal sangat kita tengok macam isteri bangun tidur je pakai tudung sebagainya. So macam merepek lah, macam tak ada idea kot. So Razi nak cakap yang pengarah-pengarah dekat Malaysia ni kurang idea lah ataupun idea dia tipikal sangat. Malaysia ni kan, kalau kita ubah sikit kan, biar dia pelik tapi orang suka. Itu masalah drama Malaysia lah kan. Sebab kita faham tau, benda tu je, dengan cara benda tu, orang tu boleh cari makan. So sebab itulah, dia mesti ada rumah yang besar, kereta yang mewah, cerita-cerita yang macam tu kan. Maksudnya kena ada idea lain. Mungkin yang tipikal tu datang dari pengarah lah, sebab skrip je lah. Skrip kita ni, kita bagi idea. Macam mana nak gambarkan tu, terserah ke pengarah kan. Tapi awak memang kurang berkenan sikit lah kalau ada babak-babak yang macam ni Saya kurang berkenan lah. Sebab macam mana? Sebab saya kalau drama Melayu ni, terus terang lah, saya bukannya penonton tegar pun. Kadang-kadang ternampak dekat TikTok, kadang-kadang mak saya tengah tengok dekat dalam kereta, sambil tu tengoklah sekali. Kalau yang dapat rating tinggi, memang biasanya saya tengok dulu sinopsis cerita tu dan sebagainya, baru saya tengok full. Tapi kan Razi, dekat Malaysia ni memang orang gemarkan cerita-cerita yang macam tu lah. Orang kata adaptasi daripada novel kan, yang romantik, yang mesra. Macam mana pula ni? Orang kata pengarah buat cerita macam tu sebab ada permintaan ramai lah. Mudah je lah kalau dalam Malaysia ni kan, dia macam mana, kalau kita kena faham stigma orang tu. Bila kita jual pasal agama, kalau kita jual pasal benda-benda yang macam tu, memang benda akan laku lah. Kita tak nafi benda tu. Contoh filem Pulau, ada adegan yang agak sensasi lah kan. Dan benda tu sekejap je orang akan pumpam seminggu, esok dah keluar berita pasal lain. Orang dah lupa dah pasal Pulau tu. Kita capture the period untuk orang tengok kita punya filem. So benda-benda macam tu lah orang jadikan bahan-bahan nak mempromosi cerita kan. Kita tak nampak memang zaman sekarang ni benda-benda macam tu lah orang tunggang pun. Lakonan perlu real. Sejauh manakah Razi bersetuju? Sebab kata pelakon Azhar Sulaiman tak real pakai tudung dalam bilik tidur. Razi sendiri setuju tak dengan Azhar Sulaiman ni? Saya setuju je, sebab daripada kau tunjuk benda tu, banyak lagi benda yang kau boleh tunjuk. Scene baring atas katil, seorang pandang tempat lain, seorang pandang tempat lain. Boleh je buat benda tu dekat meja makan kan. Seorang makan kat dapur, seorang makan dekat ruang tamu. Benda yang sama kak, diorang bergaduh kak. No point lah kalau cakap nak kena tunjuk kak, diorang ni duduk atas katil tapi tak pandang sama-sama. So macam ada banyak je cara kan. Tapi kalau cerita dekat Hollywood, dulu-dulu lah, orang kata paling-paling lah, mesti kena ada kissing scene. Kalau nak tunjukkan dia punya romantik tu, nak tunjukkan kemesraan tu, mesti kena pegang-pegang, mesti kena kiss-kiss kan. Tapi sekarang lagi teruk, ada scene yang sampai kena berbogel di atas katil untuk membuktikan yang cerita tu memang real. Tu Hollywood lah, bukan kita lah. Jadi pada pendapat Razi, adakah menunjukkan kulit dan menunjukkan secara penuh scene panas boleh membuatkan ataupun buat sesuatu cerita itu menjadi real, nampak real? Ada kemungkinan tak kalau kita buat scene yang macam tu, ni real lah, ni barulah sweet, ni barulah romantik, ni barulah betul. Kalau kita tengok filem Jepun kan, dia tak perlu kiss scene pun. Dia tak perlu nak pegang tangan pun. Cukuplah dia pandang dari jauh, dia buat satu muzik yang sedih sikit kan. Kita sendiri nak menangis tengok. Benda macam tu baru kita macam, itulah seni tau. Itulah kita panggil seni. Kita buat sesuatu dengan cara yang berlainan untuk mengekspresikan benda yang sama. Kalau tengok filem Japan kan, Japan more tu anime tu lah. Kenapa orang suka tengok anime? Rasa macam real juga kan. Tapi tak perlu dia bercium pun. Cukuplah dia terbang sama-sama, dia pusing-pusing. Kalau orang tu pandai main mood kan, cukuplah lagu tu jadi watak dalam cerita tu untuk sampaikan kesedihan orang tu ke, happy-nya orang tu ke. So dia ada cara berlainan. Maybe benda tu tak ada dalam skrip tu cara pengolahan pengarah lah. Filem Jepun lah yang banyak portray benda yang lain tau. Perlu pun kissing scene. Kita dah tengok banyak filem Jepun. Tak perlu pun cium-cium dan sebagainya. Tapi dia tetap sayang kepada isteri dia atau kekasih dia dan sebagainya.
Tapi kan personally lah bagi Razi sendiri, perlu ke ada cerita ataupun adegan atas katil dalam setiap filem ataupun drama ni? Orang kata sekadar nak tunjuk kemesraan suami isteri, mesra, kasih sayang. Kalau misal katalah, bayangkanlah kalau drama-drama kita tak ada semua ni, tak ada scene-scene macam ni. Adakah cerita tu jadi tak best? Feel tak sampai ke? Pelakon Maya Kari pernah cakap, babak intim ataupun adegan intim perlu ada untuk menggambarkan kasih sayang yang terjalin antara hero dan heroin, tetapi tak perlu berlebihan. Sejauh manakah Razi bersetuju? Kita kena faham lah maksud intim tu apa kan. Ada je intim ni, dia main mata pun cukup lah. Kita dah rasa macam, wow, kita kena faham tu intim tu macam mana. Tapi janganlah kita ambil perspektif intim tu, mesti nak kena ada scene atas katil. Ngarut siut. Sekarang ni kan, kalau tengok kajian-kajian filem di Indonesia khususnya, banyak filem Indonesia tu, rating dia makin lama makin teruk sebab adanya benda-benda macam tu lah. Sebab terlalu banyak kalau boleh nak masukkan intim punya bercium dan sebagainya. So, dorang punya ni dah kurang bermutu. Kalau kita tengok tenggelamnya kapal Barnaby, tak perlu pun dia cium perempuan tu. Kita dah rasa macam, oh, Zainuddin ni sayang sangat dekat Hayati. Nak juga kadang-kadang orang kat Malaysia ni nak letak juga scene atas katil lah. Aduh, ngarut. Tolonglah cuba perkara lain kan. Buatlah cara lain. Buatlah sekreatif mana pun. Tapi asalkan jangan ada atas katil. Gandingan artis mana yang Razi suka untuk scene romantik? Drama Nur. Nampak? Benda macam tu mak. Simple je. Dia tak perlu pun nak buat kena melanggan Nur baru Pak Syafiq Kyle tu suka dekat Nur kan. Baru-baru ni Zara Zia dikecam hebat sebab keluar teaser drama dia dirangkul oleh pelakon lelaki. Orang cakap tak elok lah sebab Zara Zia ni menjejaskan imej perempuan bertudung. Saya nak tanya dengan Razi, jadi kalau pelakon tu free hair, adakah menjadi masalah juga? Kita letaklah pelakon tu bertudung ke tak bertudung ke, kita tetap akan komen benda yang sama kan. Dia macam orang tu nak mempromosikan cerita tu lebih je, ni lebih kepada producer. Producer nak lakukan cerita je, itu je boleh jual kan. Dengan cara tu lah dia buat. Memanglah dalam movie tu mungkin 5 saat je. Tapi kita kena fikir kan, bukannya 5 saat tu seorang yang tengok. Tapi jadi satu masalah besar tak? Ataupun macam dia ni macam betul-betul nak menjejaskan atau memburukkan imej perempuan bertudung tu. Dirangkul, dicium, dipegang. Kalau Razi sendiri, Razi rasa apa? Saya rasa geli lah. Ini sejujurnya memang rasa geli lah sebab saya minat filem-filem yang Jepun macam tu kan. So dia lebih feel tau. Dia lebih feel kira kita kata dapat tengok gambar pun dah rasa shock lah. Macam tu lah. Kalau kita dapat selipar dia pun kita dah shock. Macam tu. Saya tak nak jawab lah. Sama ada dia menjejaskan orang tu punya image ke macam mana kan. Sebab itu orang tu sendirilah cara dia nak up diri dia. Dia nak jadi pelakon. So cara dia nak jadi pelakon yang macam mana, itu terserah kat dia lah. Kalau dari segi nak terima job tu kan. So kalau sebab dia terima job tu, dia harus merelakan. Okey, soalan terakhir yang untuk Razi lah kan. Ada jugalah orang yang cakap, mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju lah. Orang cakap orang kat Malaysia ni kolot sangat dan tak open minded untuk menerima scene-scene sebegini. Di negara-negara jiran, Indonesia pun dah terbuka untuk buat cerita yang ada babak-babak panas atas katil ni. Tapi Razi sendiri bersetuju tak yang orang kita ni semakin kolot dan tak open minded untuk menerima adegan-adegan macam ni? Dia bukan erti kolot tau. Dia macam mana? Mungkin orang yang cakap tu sebab dia dah biasa tengok cerita-cerita macam tu. Lepas tu dia nak samakan lah dengan filem Malaysia ni sendiri. So tak boleh lah macam tu kan. So dia macam engkau sebab dah selalu tengok filem barat yang selalu ada scene macam tu, lepas tu kau nak baratkan filem Malaysia tu pula. So dia macam biarlah Malaysia ni dia ada pattern dia sendiri. Cara dia nak portray love tu macam mana. Kalau Jepun yang bukan Islam tu boleh portray cinta tu dari sudut tak perlu pegang, tak perlu cium. So kenapa kita yang Islam ni tak boleh fikir macam tu? Benda-benda macam tu yang bagi saya simple lah. So dia macam kalau orang yang macam tu yang kolot lah kau ni tak nak ada adegan cium-cium lah apalah. Kau bukannya suci pun kan, tak tengok-tengok benda-benda macam tu. Tak boleh cakap macam tu lah kan. Sebab engkau dah biasa tengok, yelah aku, dia macam mana, dia berbalik kepada macam mana kita nak tahu, bila kita tengok ni, ni lah drama Melayu.
So kalau kita dah cuba baratkan drama Melayu tu, so dia dah tak jadi drama Melayu yang kita tengok best lah. So sebab tu bila keluar satu-satu drama yang lain daripada lain, contoh macam No kan, kita akan tumpukan fokus, kalau boleh setiap petang, setiap pukul 7 kita dah duduk depan TV atau duduk depan handphone sekarang kan, nak tengok cerita tu. So boleh pula. So tak ada masalah pun sebenarnya. Cara kita nak budayakan benda tu dalam drama atau filem kita je lah. Dan itu sebenarnya soalan terakhir yang untuk Razi lah. Kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini, bantalkan babak intim atas katil pelakon bertudung. Dan terima kasih diucapkan buat Mia Razi atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya petang hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi buah fikiran, berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Yaya Ranti MKL. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye Razi, thank you.